Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah war rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni kita meneruskan pengajian kita. Kita dipertemukan, kita dikumpul oleh Allah SWT datang jemputan sebagai tetamu Allah untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendirikan salat wa aqamas salat. Kemudian kita mengisi masa kita ini dengan amal ketaatan, yakni dengan kita mengisi dengan kefahaman, ini majlis ilmu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, harta itu manusia yang jaga. Yang menjaga manusia itu adalah ilmunya. Jadi manusia hari ini jangan tersalah langkah dan kita banyak menghabiskan masa kepada benda yang tidak menjaga kita. Ilmu yang menjaga manusia, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, bukan harta yang menjaga manusia. Malah dengan ilmu itu Allah SWT memberikan jalan untuk kefahaman. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kefahaman, kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman. Barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Maka kefahaman itu dengan jalan menuntut ilmu, bukan dengan jalan amalan. Amalan yang tidak tertegak dengan kefahaman, amalan itu tertolak. Sudah pasti sesuatu amalan perbuatan itu yang tidak didasari dengan ilmu pasti bertemu kesalahannya. Pasti bertemu kesalahan. Jadi membawa maksud maknanya apabila kita menumpukan kepada perkara yang benar-benar memberikan kita manfaat, yakni menuntut ilmu, dan sudah pasti natijahnya itu memberikan kita kefahaman, dan kefahaman itu membuahkan hasil amalan. Amalan itu juga yang kita hasilkan dengan kefahaman itu juga akan menjaga kita. Allah SWT memberikan kita peluang untuk kita beramal atas muka bumi ini kerana Allah SWT itu mesti dengan ilmu.
Dan sudah pasti amalan itulah yang menjaga kita, menjaga daripada segala perkara-perkara yang boleh membinasakan kita, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita melihat pada sudut kehidupan dunia ini, kita berbalik kepada soal menjaga benda, menjaga harta. Tanpa ada ilmu, kita ingat dengan harta itu boleh menjaga kita. Tidak. Kalau tanpa ilmu untuk menguruskan harta tersebut, maka harta itu akan merosakkan kita. Sama je. Jadi tidak ada yang menjamin pada sudut dunia ini tanpa ilmu ataupun tanpa kefahaman. Dalam bahasa kita selalu sebut, bila tiada kesefahaman, maka berlakulah pergaduhan. Ada isteri, ada suami, tapi tiada kefahaman, tidak sefahaman suami isteri, apa jadi? Hancur. Ada bisnes, ada partner bisnes, tapi tak ada kesefahaman di dalam menguruskan bisnes, apa jadi? Hancur. Ada amalan, tetapi tiada kesefahaman di dalam amalan, apa jadi? Maka akan hancur. Sebab itu jangan pelik kalau hari ini mungkin kita dah diuji kehancuran itu dalam bentuk yang nyata, tetapi kita bimbang kehancuran itu dizahirkan setelah kita meninggalkan dunia yang sementara ni. Bila celik mata baru nampak amalan yang kita bina selama hari ni itu hancur. Ulang alik masjid, penat-penat, bukan senang nak ulang alik masjid ni. Sebab orang yang ulang alik masjid ni itu tanda orang beriman. Jadi kalau dah ulang alik masjid tapi tidak ada kefahaman ketika melakukan amalan itu, satu kerugian yang amat besar. Satu kerugian yang amat besar. Bila nak tahu? Bila dia celik mata nanti setelah kematian. Bila hidup dia celik mata, dia akan tengok balik amalan dia. Amalan dia itu berfungsi atau tidak, maka kita tengok setelah hidup, setelah kematian. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, sebab itulah menekankan soal kefahaman yang dituntut di dalam agama. Menuntut ilmu itu tuntutan. Talabal ilmu faridatan 'ala kulli muslimin wa muslimat. Sangat dituntut. Semakin dituntut itu sebenarnya semakin halus kefahaman kita. Semakin kita mengkaji dan mendalami setiap kefahaman itu terhadap sesuatu amalan itu, semakin nikmat kita akan rasainya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam kitab Hakikat Tauhid dan Tasawuf ini, daripada Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandar Ta'ala menukilkan satu kata hikmahnya tentang bila kita nak melakukan amalan dengan kefahaman. Kata beliau apa? Jangan putus asa pada kebaikan disebabkan dosa yang dikerjakan. Itu ayat dia. Jangan putus asa pada kebaikan disebabkan dosa yang dikerjakan. Ini yang penting kefahaman. Sebab kadang-kadang ada orang dia menganggap kebaikan dan perbuatan amal itu tidak layak bagi dia kerana dia ni pendosa. Dia dah berdosa. Jadi dia pun, contoh, saya nak datang tadi lah. Saya datang, saya pakai kemah-kemah gini, subhanallah, ke kopiah, ke jubah, datang. Adalah si Fulan duduk tengok, Allah, aku ingin nak solat kat dalam ni. Ni yang dalam ni semua ni dia tengok ahlu syurga, kan? Yang masuk dalam kuliah, masuk dalam masjid, semua ahlu syurga. Yang tak boleh masuk tu tengok dia macam, aku ni dah lah jahat dah, aku dah pakai macam ni, layak ke aku? Nah, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandar Ta'ala, janganlah kamu putus asa atas sebab diri kamu yang berdosa itu, yang sehingga menghalang kamu untuk melakukan kebaikan. Jangan putus asa. Ini pun ada dalil dalam Al-Quran, surah Zumar ayat 53. Katakanlah, yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa. Sesungguhnya mengampunkan dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Allah yang kata.
Allah beritahu, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba, kalau benar kita hamba Allah SWT, tiada sebab untuk kita berputus asa di saat kita merasakan dia melakukan dosa. Allah kata yang melampaui. Dalam ayat ni mengatakan qul ya ibadiyallazina asrafu. Asrafu ni dia kalimah jamak di atas segala dosa yang melampau banyak. Melampau-lampau banyak ni dosa ni. Allah kata apa? Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat aku. Mana kata kalau kita berjumpa dengan orang yang mungkin dia mengatakan, mengadu dengan diri dia berdosa. Nah, kita kena katakan ayat ni, surah Az-Zumar ayat 53. Ni tugas kita ni, sedang jemaah yang ta'ala. Tugas kita untuk berdakwah ni bukan sekadar berdakwah dengan orang yang bukan Islam masuk Islam. Nak berdakwah dengan yang orang dah sedia Islam, yang dah sedia Islam, yang duk macam contoh tuan-tuan semua yang datang malam ni dengan saya contoh. Bagaimana orang boleh tengok kita ni, wallahi tanyalah siapa, sekali imbah mesti dia tengok kita tak banyak dosa. Walhal sepatutnya kita yang datang ni dah patutnya rasa berdosa. Yang paling senang rasa berdosa yang datang ni lah. Tugas kita nak mengajak mereka, sebab mereka ni kadang-kadang tak boleh datang sebab mereka segan dengan kita. Dia segan. Sebab apa? Dia duduk sebelah, contoh macam saya macam ni, pakai begini, dia pun nampak dengan tasbih bersalam lagi ni, nampak? Dengan kita yang hari-hari pergi masjid, dia pun automatiknya dia nampak kita. Allah, banyaknya pahala dia. Tengok saya pula, contohlah jenis ada ilmu tapi bukan dari kolbu. Ilmu ada, kolbu tak ada. Bila kita tengok orang macam tu, kita pun cakap sampai bila nak berubah macam ni. Orang tu duduk luar, kita duduk dalam. Tapi duduk dalam tak membawa apa maksud, manfaat, hati kosong, kolbu kosong, tidak hudur hati. Nah, nampak macam kita boleh masuk, lepas masuk. Padahal Allah kata, aku nasib kau yang aku pilih masuk dalam. Kalau ikutkan aku tak pilih kau masuk dah. Jadi macam mana kita nak bawa orang-orang yang di luar sana, contoh, pertama sekali dia merasakan kita ni banyak pahala, mereka dosa. Atau mereka duk peli kita, sama je pergi masjid banyak dosa juga, sama je. Allah, kalau macam tu lah, no point lah datang masjid kalau mereka pelekeh kita. Jangan sampai kita pergi masjid masih dipelekeh oleh orang yang tak pergi masjid. Alah, aku kenal haji tu, alah aku kenal dia lah, pergi macam tu kok. Aku kenal lah isi anak-anak dia. Allah, yang kita nak dia segan dengan kita. Biar dia segan dengan kita, kau nak kita ajar. Dah, sebenarnya datang ni jangan putus asa, Syekh. Macam tu dia tak. Tapi kita bimbang yang dia tak datang tu bukan sebab segan. Dia kata sama je. Sama je tu je masalah tu. Saya cukup takut. Sama je ustaz. Dia pun cakap, dia pun sama. Cukup takut. Ada satu pakar tu saya tegur dalam Facebook ni, dia orang potong kuliah saya tu, dia cut. Saya tegur pasal bisnes. Dia jadikan zakat sebagai zakat, dia jadikan aim untuk bayar zakat banyak, tapi duit tak ada lagi ni. Dia target sale, dia panggil. Dia target sale dia untuk supaya katalah nak bayar zakat banyak. Nampak macam kemah ya. Tapi nak bayar zakat banyak, kalau target tahun ni nak bayar kata 3 juta, sale kena berapa? Dia darab. Maksudnya dia kena target sale sekian banyak supaya boleh bayar zakat banyak. Saya kata Islam tak mengajar gitu. Islam mengajar zakat bayar pada harta yang dah ada. Tolak semua, berapa haul yang cukup baru bayar. Bukan duk bayangkan berapa nak bayar kemudian target sale. Saya cakap itu sebenarnya adalah nak dapat sale, bukan nak bayar zakat. Tapi nampaklah alim sikit. Dia pakai apa? Manipulasi agama. Tu.
Lepas tu ada seorang tu bubuh lah. Dia kata, ustaz pun niaga juga, isteri-isteri ustaz niaga juga. Sudah. Saya cakap balik, tahu ke? Tengok orang sekarang. Dia ingat dia nak dengar ke buah kita kalau kita pun 2 kali 5. Saya bukan bahasa saya tabur balik cakap. Yang bercakap tu tahu ke? Dia cakap. Kalau ada seorang jemaah cover balik cakap. Kita duk nasihat. Tapi memang begitu sidang jemaah yang Ta'ala. Kalau kita nasihat benda tu, maka benda tu kita kena pastikan kita buat. Dan Al-Quran Allah kata. Saya tegur tentang rumah tangga kahwin. Pastikan saya bercakap, pastikan tak ada isu. Kalau orang trace tengok cek habis. Allah sembang lah. Orang kata sembang gari lah. Allah sama lah macam kita pergi masjid juga. Pergi masjid je sama je. Allah malu tuan, malu. Jangan macam tu. Kita nak mereka segan dengan kita. Tu biar segan datang perbahasan ni. Ada orang dia putus asa dengan nak buat baik, dia berat. Dia kata macam, ya Allah, yang datang ni yang terpilih ni bukan saja datang masjid tuan. Kita macam-macam jenis nak bagi rapat orang sampai bawa apa benda yang boleh bawa sampai kita rasa sama dengan dia. Setakat yang saya jumpa guru yang saya Allah takdirkan jumpa ni, subhanallah, kehebatan orang-orang alim yang Allah pilih ni, bila kita duduk dengan dia boleh buat dia sama dengan kita. Allah, ini kelebihan dia, supaya dia buat kita selesa dengan dia. Guru saya Syekh Salahuddin Datuk Sayyidina Umar Aqari, tak ramai yang dalam Al-Quran ni ada nama. Ada berapa orang nama? 30 pentasih Al-Quran. Sekarang dia sebagai pengurusi Lajnah Pentasih Al-Quran. Nama dia tak nama. Setiap Al-Quran yang mesti dapat KMC nama dia. Ada. Datuk Syekh Salahuddin Umar Aqari. Ni ada nama. Guru saya, nama je ada dalam Quran. Barakah nama orangnya duduk dalam Quran ni. Allah. Saya datang jumpa beliau. Ini antara batch yang pertama Al-Azhar. Batch yang pertama pergi Al-Azhar, buka pintu Al-Azhar pelajar Malaysia. Ni Datuk Salahuddin Umar, ada beberapa orang termasuk almarhum Datuk Abu Hassan bin Al-Hafiz. Saya berguru dengan Datuk Abu Hassan bin Al-Hafiz, dengan Datuk Salahuddin Umar Aqari. Datuk Salahuddin Umar Aqari ni kawan kepada Datuk Arwah Abu Hassan bin Al-Hafiz. Arwah waktu tu jadi agung kepada Sultan apa lupa. Jadi dia panggil Datuk Salahuddin Umar Aqari ni jadi pengetua pertama Darul Quran di Malaysia. Ni ada lagi. Datuk Salahuddin Umar Aqari ada lagi. Dia perkenalkan lah. Saya kenal dengan arwah Datuk Hasan bin Al-Hafiz rahimahullah ta'ala alaih. Kemudian dia perkenalkan dengan kawan dia. Nak jadi cerita, saya datang rumah dia bancuh, dia ambil air, dia pergi dapur, saya dia bancuh air. Duduk. Apa cerita kata? Allah, kita tak tahu nak cakap dah. Dia punya buat kita tu macam dia pun tak ada ilmu lah. Padahal nama ada dalam Quran. Al-Hafiz juga, Al-Muqri, Al-Hafiz Al-Muqri, antara yang memegang, saya sekarang belajar dengan beliau, memegang ijazah baca Al-Quran qiraat 14 riwayat jama'i. Dia seorang dia belajar baca Al-Quran terus daripada Imam Qalun Nafi' tu sampai habis. Saya tengah belajar 30 juzuk. Contoh suratul Fatihah 14 riwayat, 7 qiraat, 9 kali bacaan, non stop baca terus jama'i. Kalau di Malaysia ni dia kalau baca ikut qiraat-qiraat dipisah-pisahkan tu banyaklah, tapi yang nak baca ikut jama'i ni secara jamak, semua imam ada 7 imam, satu imam ada 2 anak murid, jadi 14 riwayat. Tariq Syartibiyah nama dia. Dia ada yang 20 qiraat, tapi yang masyhur dia 14 qiraat. Bayangkan, kita sendiri rasa berdosa duduk dengan orang macam tu, tapi dia tak buat kita rasa kekok dengan dia. Ni yang kita nak ni. Barulah datangnya Islam tu berkembang. Lah ni kita bimbang depa terus blok kita. Itu satu. Pertama sebabkan
performance kita yang salah. Depa salah tengok kita, sama aja, tu tak boleh. Atau dia terlampau segan sampai dia tinggalkan kita, itu bahaya. Islam tidak berkembang begitu. Sebab tu Nabi SAW, kenapa Nabi memilih untuk duduk sama dengan sahabat? Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Malah Nabi SAW memilih untuk hidup susah. Bukan Nabi susah ya, Nabi SAW ada Baitul Mal. Antara yang mengasaskan Baitul Mal itu Nabi SAW. Kaya tak kaya Nabi SAW itu, setiap ghazwah, peperangan, ada 800 lebih peperangan sepanjang Nabi SAW di Madinah itu, sebab syariat perang setelah berhijrah. Dan tempoh 10 tahun itu ada 800 lebih peperangan. Setiap peperangan yang menang, takluk negara, takluk negeri dan negara. 1/3 itu harta Nabi. Bayangkan banyak tak banyak harta Nabi, tapi Nabi milih untuk duduk dalam orang susah. Sebab zaman dulu memang susah sangat. Sebab apa? Sebab nak bagi selesa. Sebab tak adalah orang kata Nabi boleh lah, lah biasa ustaz boleh lah, dia ustaz. Ada orang kita kalau ceramah, dapat suami macam ustaz boleh lah, sedap dia bagi alasan nak. Kita ni suami tak berapa nak start katanya. Saya pun kata, yang suami macam ustaz tu tanya tak ustaz nak macam mana. Jangan seronok dapat suami ustaz je. Dia ingat dapat suami ustaz dia boleh mengelak. Sebab apa? Ustaz kan penyabar. Dia kata kan, kalau isteri itu jahat dapat ustaz kan boleh sabar dengan isteri yang jahat katanya. Jadi saya bolehlah terus buat jahat, ustaz teruslah sabar. Macam tu CP tu. Itu namanya salah. Dapat isteri ustaz lah paling susah, sebab dia yang paling nampak salah tu. Contoh, kita paling marah, kita paling, semua paling kat kita, nampak dah. Isteri kita kena dulu. Kita cakap, abang mengajar orang ramai ni, perempuan ramai ni, tiba-tiba isteri sendiri tak soleh, buat malu, kena isteri sendiri kena. Kita tabur kat isteri dulu, jangan buat malu. Isteri lain jadi solehah, isteri sendiri terus soleh tak ada, dia tak boleh. Baik, maka di sini kata Imam Ibn Athaillah Sekalian Ta'ala bersangkutan dengan surah Az-Zumar ayat 53 ini, kata beliau, iza waqa'a minka zambu fala yakun sababa liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbik faqad yakunu zalika akhiru zambin quddir alik. Apabila tertimpa pada diri anda suatu dosa, maka janganlah dosa itu menjadi sebab keputusasaan pada menghasilkan istiqamah di sisi Tuhan anda. Kerana yang demikian itu kadang-kadanglah dosa terakhir yang ditakdirkan Allah ke atas anda. Masya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala ni. Bila kita terbuat ialah dosa, kita ni kullu amna adam khata', kata Nabi SAW, kecuali Nabi dan Rasul. Bila kita buat dosa, jangan sampai kita berhenti istiqamah. Patut kita kena lawan terus. Mungkin itu kali terakhir dosa kita. Sebab dia berlawan. Sebab kita ni bukan malaikat, malaikat pun tidak, iblis pun tidak. Apa maksud malaikat pun tidak? Memang jenis yang tak pernah buat salah, mesti buat salah, mesti. Jadi malaikat tidak akan pernah buat salah, sebab malaikat tak ada salah. Iblis takkan pernahnya buat baik. Iblis pula buat baik ada, tu iblis. Tapi dia tiba-tiba lah aku iblis. Manalah tahu tuan-tuan yang datang malam ni dapat darjat maqam iblis nak menjelma ke? Manalah tahu. Iblis masih boleh jelma lagi ya. Duduk sebelah. Siapa kata? Aku iblis. Kenapa? Aku dah bertobat katanya. Sudah. Tak payah bohong katanya. Kau sampai kiamat tak bertobat katanya. Allah kata dalam Quran kata. Balik iblis. Kalau datang dia, aku dah bertobat. Dulu aku menyesal atas sikap aku dulu. Jadi kau nak rasa tobat macam aku tak? Kau kena buat begini-begini, tak payah. Sebab iblis takkan pernahnya buat baik. Jadi kita iblis pun tidak,
malaikat pun tidak. Kita manusia. Maka kecenderungan nak berbuat jahat tu ada, kecenderungan nak berbuat baik tu ada. Dua-dua ada. Sebab tu manusia ni jadi khalifah, sebab tugas dia berat. Nak mengimbangi tu, baik buruk tu ada dua-dua kat kita. Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur, keburukan dan ketakwaan. Untuk apa? Supaya, kata Syekh Imam Ibn Atta Iskandari rahmatullah, mengatakan bahawa supaya kita jangan putus asa, itu saja. Makna kata dosa itu pasti berlaku, tapi jangan kerana dosa itu memberhentikan kita untuk istiqamah di jalan Allah. Ada pula jenis macam ni pula, dia pergi kepada keadaan yang mana dia seakan dah tak nampak dosa, dia pergi pula orang lain yang berdosa. Ni bahaya, ni talbis pula. Berarti kata lain, janganlah kita berada pada keadaan yang pertama. Janganlah kerana suatu dosa menyebabkan putus asa untuk melakukan istiqamah di sisi Allah, atau sudah istiqamah jangan pula melihat orang lain berdosa. Yalah, kita ni diselamatkan saja. Saya selalu cakap, saya ni diselamatkan saja. Kalau tidak diselamatkan, saya pun tak duduk kat depan. Diselamatkan saja. Sebab tu kita kena minta Allah selamatkan kita. Allahumma antas salam. Salam tu selamat, sejahtera. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Haina rabbana bis salam. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada sifat putus asa ni, ya Allah. Kalau Allah buka ijab dosa, rasa tak bagi, tak buat apa dah kita. Tapi sifat orang beriman begitu. Memang orang yang kenal Allah ini, memang dia akan nampak salah dan dia akan sentiasa rasa bersalah, tapi imbangilah dengan keadaannya sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Orang yang tidak mahu mendekatkan diri kepada Allah, biasanya dia tak heran tentang dosa lah. Maka dia terkeluarlah pada perbincangan kita ni. Biasanya cerita ni keadaan orang yang Allah jentik hati dia nak berubah. Dia kena ada ilmu ni kan. Nanti kalau datang orang minta nasihat kita kan, dengar dia cerita pasal dosa, kita pun astaghfirullahalazim, kecup perut kawan tu terus. Kita kata, kita kena dengar Allah. Ingat dalil surah Zumar ayat 53 ni, tanam dalam benda ni akan mesti berlaku, tak kat kita, kat anak kita, ni cucu kita, jiran kita, siapa-siapa lah. Maka Allah kata, janganlah kamu, kalau betul kita ni hamba Allah, qul ya ibadiyallazina asrafu, kalau betul kita ni hamba Allah, maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Khalas, titik. Walaupun kita terjebak seketika dan sesekali atau terjatuh ke lembah dosa, bangkit. Ingat kata-kata ni, sebab iblis tunggu masa je. Tunggu masa untuk melakukan serangan hendak, dia panggil. Serangan hendak tu bila kita tergelincir, lalai dan leka, kita mesti akan melalui fasa itu. Dan iblis pun kata, udahlah, ini menunjukkan amalan kamu selama ini tak diterima oleh Allah. Kan pening kan kita dah selalu datang masjid, ulang-alik, balik-balik bergaduh dengan isteri. Bergaduh dengan isteri tu dosa tak, jangan main. Balik-balik terus jekah isteri, tak macam mendatang angin kus-kus entah mana tak. Kita menang, apa menang tu? Allah, kita pun nyandok, apa aku cakap ni? Lepas tu isteri macam, tak gunalah bangi masjid. Kena paku pula gitu. Kita pun, ramai yang ada ketika tu, bila kena dengan isteri terus jam, tak boleh nak pergi masjid dah. Kena pelikih dengan orang, kena pelikih dengan pasangan sendiri. Jangan sebab selama ini sia-sia lah pergi masjid tu. Ada orang akan bertikatkan begitu. Kata kuncinya apa? Jangan berhenti, teruskan perjalanan itu. Kerana apa? Kerana katalah Imam Ibn Atta Iskandari rahimahullah mengatakan,
Dan syarahnya, sebagai manusia yang lemah, kita ni bersifat lemah. Kalau orang jumpa kita berkata, saya lemah Ustaz Ji, saya lemah Ji, saya ni memang tak layak dah buat baik, apa jawapan kita? Ya, kita memang lemah. Semua amalan yang kita lakukan hari ini berasaskan sifat lemah. Itu kena pegang. Sebab iblis ni, ya, dia cari jalan untuk kita stop sebenarnya. Lemah saja dia kata cakap, lemah, tak payah buat. Lemah tu memang sifat kita. Betul lah tu. Kalau tuan-tuan datang masjid dengan lemah, solat dengan lemah. Lemah ni bukannya lemah badan, rasa diri tu tak layak nak solat. Ingat tuan, jangan rasa Allah, kembang dah lah, buka ni dia pun kembang juga. Dah. Angkat tangan ni sunat lah. Sebut tu wajib. Nak pakai emas tu hati-hati. Selalu saya ulang. Kadang sepi. Sama dengan bagi salam. Hati-hati jangan salam. Sekurang-kurang dengar, boleh dengar telinga sendiri. Jangan dengar sampai orang sebelah marah pula kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu. Berbunyi. Angkat takbir. Tangan ni, kata almarhum Datuk Abah Hasan Idris kata, ini isyarah kepada surrender. Dia kata angkat tangan ni apa? Kalau polis duk tembak pistol gini, kita angkat apa dah? Surrender, kalah. Okey. Macam gitu. Maka betul lah bermula dengan amalan yang lemah. Ya benar. Allahu Akbar. Lemahnya kita itu disambut dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah kata dalam surah Zumar tadi, rahmatillah. Kamu lemah, kamu rasakan kasih sayang aku. Begitu caranya. Dengan kelemahan itu merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memanglah manusia itu bersifat lemah, tentu tidak sunyi daripada berbuat dosa kepada Allah atau berbuat dosa kepada manusia, baik dengan sengaja atau tidak. Baik. Dalam tingkatan dosa ni, nak syarah bab dosa banyaklah. Tapi kita pergi pada dosa yang paling maksimum, itu dosa syirik, menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah, dosa paling maksimum. Sehingga kan dosa itu kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, Allah tak akan ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Sama dengan dosa sama manusia lah. Allah tak masuk campur, maksudnya kita kena selesai dengan sesama manusia. Cuma bila kita perbetulkan hubungan dengan Allah, Allah bantu manusia lain memaafkan kita. Itu cara dia, itu kaedah dia. Atau kita berlapang dada nak memaafkan orang, itu sepatutnya. Orang nak maafkan kita, itu dia punya pasal. Yang penting kita ni minta maaf kat dia dan maafkan orang. Selesai tanggungjawab kita. Baik. Berbalik dengan dosa syirik, kita tidak akan terlepas pada melakukan dosa dari sudut semua perbuatan dosa. Malah dosa yang paling besar tetapi paling senang, ataupun saya katakan dosa yang paling tidak rasa berdosa dan boleh berbangga. Kalau dosa, katalah minum arak, setakat hari ni orang tak bangga, dia malu juga. Zina, malu. Kalau kena tangkap, dia bagi tangkap basah, malu. Judi, malu. Semua malu. Dosa-dosa yang buat tu semua malu. Cuma sebab dah terlampau tebal buat, hilanglah malu dia, itu saya. Tapi malu tu tak ada lagi orang kata bangga lah. Tapi ada satu dosa ni, dia menyebabkan kita makin berbangga dengan dosa itu. Apa dia? Ananiah, syirik, keakuan. Ikut aku lah, nak dengar kata dengar, suka hati aku lah. Aku dah tahu, habis. Tahu bukan sifat kita. Malaikat mengaku tak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat yang tak ada dosa pun mengaku tak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Itu malaikat. Dalam surah Al-Alaq pun Allah kata allamal insana ma lam ya'lam. Tiba-tiba kita mengaku aku tahu dah. Malahnya mengajar, mu tak boleh mengajar tahu. Allahnya mau. Lepas tu akhir kalam wallahu alam. Saya menyampaikan pengetahuan yang dia belajar daripada ilmu Allah. Asal bermula diri tidak tahu. Ciri orang yang nak dekat dengan Allah, semakin dia dekat, semakin dia kekal dengan ilmu Allah. Bukan semakin aku tahu dah. Dia bukan memilih-milih ilmu. Tidak. Contoh saya, tuan-tuan semua datang majlis ilmu bukan sebab tuan-tuan dah tahu, sebab tak tahu. Sebab tak tahu sifat kita, tahu sifat Allah. Orang yang tak tahu mengenal diri dia itu sifat tidak tahu, sudah pasti tidak meninggalkan majlis ilmu. Kerana ilmu tu sifat Allah, nak dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita tahu dah ilmu tu. Contoh tentang Allah, sebut nama Allah, pejam mata tentang tidur Allah. Berapa kali nak sebut nama Allah? Saya dah banyak kali dah sebut nama Allah ni. Ni bukan soal kita tahu atau tidak. Soalnya sekarang merasa tahu itu. Tak boleh. Contoh, saya berada di depan, tuan-tuan berada di belakang. Tak boleh saya mengajar mengasakan saya lebih tahu daripada tuan-tuan. Tak boleh. Memandang remeh tu dengan kesombongan. Ada setengah tak tahu ni. Kadang-kadang kita mengajar, kita meremehkan orang. Tak boleh. Yang mendengar pun tak boleh meremehkan yang mengajar. Yang mengajar pun tak boleh meremehkan yang mendengar. Ni dosa. Dosa yang tak asal dosa. Saya datang mengajar. Bahaya. Sebab tu ada satu masyaikh ni, ya tahu anak dia balik, dia nak mengajar. Anak dia diberi tugas, sebelum kau nak mengajar, kau tolong cari dekat luar itu yang lebih hina dari kau, bawa jumpa aku. Apa yang kat luar tu lebih hina pada kau, bawa jumpa aku. Bapak dia jenis bagi tugas gitu, cari jumpa. Ni orang minum arak ni, kata dia pegang botol arak, tengok dia pegang dah ni, tapi dia tak nampak dia minum lagi. Dia pegang baru, dia cakap tantah dia tak minum lagi kot. Tak tahulah dia mula dia minum ke, tantah saat lagi dia minum, dia taubat ke. Nampak? Dia dah mula, takkan dia lagi hina pada aku. Dia orang ada ilmu. Kalau dia bertaubat, hilang dosa dah. Sebab tugas pak dia kata, cari orang yang paling hina pada kau. Dia dah jumpa dah, ni buat dosa ni, hina ni. Tapi bila nak ini kang dia taubat sekarang, dia lagi mulia pada aku. Bukan orang ni. Dia tengok binatang pula. Dia tengok anjing. Anjing ni hina ni lah. Binatang. Tapi fikir balik, anjing ni takkan ditanya apa-apa oleh Allah katanya. Tidak akan dipertanggungjawabkan apa-apa. Hina bagaimana pula dikatakan katanya. Maka balik jumpa ayah. Ayah dia tanya, dah jumpa dah, dia lebih hina pada engkau? Tak jumpa. Pada engkau lah yang paling hina pada lain? Ya. Boleh mengajar. Itu tugas dia. Yang mengajar suruh merasa lebih hina pada orang lain. Yang mendengar sama lah. Itulah kadang-kadang tak capai maksud tu. Sebab apa ni? Bila merasa tak rasa dosa dan buat baik, ataupun merasa baik dengan tak rasa fikir dosa. Dia rasa berdosa langsung tak buat baik. Ada dua kategori. Dia rasa dia berdosa langsung tak buat baik, atau dia buat baik langsung tak rasa dosa. Parah. Parah. Dia ada dua keadaan yang perlu kita hindarkan dalam perbincangan ni. Maknanya kata apa, kita tetap akan rasa berdosa, lemah, tapi jangan berhenti melakukan kebaikan. Wa imma, dosa yang paling senang nak dilakukan boleh tadi syirik. Sehingga Nabi ajar doa, na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sebab tu kita tadi maghrib kenapa duk disunat apa ni? Kita zikir tadi.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, panjang. Subuh pun panjang 10 kali. Kenapa? Kita tak tahu tak apa syirik kita buat tadi dah. Transaksi malam kan, maghrib ni hari pertama kita, mula hari bersihkan jangan syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah. Kadang-kadang payah tuan bila cerita bab ni, kita rasa nak berhenti kan. Contoh ni saya kongsikan tuan-tuan, rasa nak, ya Allah, kena berhenti mengajar ni, ya Allah, terasa tak, ish, sebab kita rasa tak layak nak kan? Terasa. Tapi Allah kata jangan ni, jangan berhenti melakukan kebaikan di saat kamu merasakan diri kamu itu tidak layak. Itu kata. Bagilah luar azan.
اللهم رب هذه دعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة وبعث مقام محمود إنك لا تخلف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, banyak dalil ini daripada Al-Quran, naqli dan hadis, bagaimana yang memberikan kita satu pintu yang penuh dengan pengharapan dan peluang untuk kita menuju pada Allah. Pintu itu tidak pernah tertutup. Walaupun dalam keadaan diri kita ini memang akan datang satu sifat rasa yang memang tidak layak. Beramal kita selalu ni bukan kata kita banyak amal, sebab beramal kita selalu ni nak merasakan diri kita ini sampai tak layak beramal. Itu makam beramal sebenarnya. Bukan sampai dah aku dah biasa beramal dah. Aku umrah tu banyak kali aku pergi dah. Masjid biasa dah. Allah macam tu tak ada apa dah lah. Habis dah lah. Kita ulang kali buat ni sebab sampai tahap kita tak layak. Bila tak layak, ini ibarat satu anugerah. Bila kita beramal dengan rasa tak layak, bermaksud ini satu anugerah. Maka bila anugerah, jaga elok-elok. Kalau atas diri kita nak beramal, macam contoh, saya tak layak mengajar, tak layak, tiba-tiba Allah anugerahkan mengajar, jaga elok-elok. Jangan don't play. Jangan main-main. Kejap Haji datang ni minta maaf, postpone sekejap. Boy, tak boleh. Kan senang nak duduk meja depan ni, susah. Anugerah Allah. 30 hari orang mendengar depan kamu tu, semua jenis tahu. Jangan main. Boleh compare lah ni, ustaz ni cakap macam lain, besok ustaz ni cakap lain. Jangan main. Ada satu tempat tu jangan ada badan penapis lagi. Bagi rating lagi. Allah tu bagi saya tak kena lah pula. Kalau dianggap dia guru tak boleh lah rating macam tu. Tapi seorang guru yang hebat, dia berlapang dada untuk diberi pendidikan, teguran tak ada masalah. Begitu sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Memang berat ni, dua keadaan berat ketika nak melakukan kebaikan sebab rasa bersalah tu. Daripada dulu jenis tak biasa buat baik, nak buat tu Allah, nak buat tu rasa macam-macam rasa ni. Layak ke tak layak. Nah, dah ada dalil. Teruskan dengan. Dah buat pula, mari balik rasa. Ya Allah, rasa macam tinggal dia. Jangan, Allah kata, jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Nah, di sini banyak sebagai contoh. Surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dan surah Yusuf ayat 87, sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kamu kaum yang kafir. Allah. Dah aku malah lah datang masjid, tak datang orang kata kat aku juga, malah datang, putus asa kata Allah dan surah Yusuf ayat 87, melainkan kamu kafir. Biarlah orang nak kata apa, biarlah orang tahu kita apa banyak dalam poket dia ke perangai kita. Lantak kamu lah, bukan kamu yang hukum aku dosa syurga pahala. Ulang alik datang buat tahu. Biar tu. Jangan sebab bimbang berhenti saja habis. Allah kata melainkan kamu kafir. Kejap jarak, kejap tidak, kejap pakai ni. Malah dah. Putus asa, geram aku. Langsung datang. Boikot masjid. Allah. Janganlah sekarang dah tak ada had dah. Ni semua ni tengah renovate. Datang apa masalah? Dulu yalah Allah nak testing, test power je. Geram datang. Kejap buka, kejap tutup. Dan sekali dia putus asa. Jangan. Ni surah Yusuf ayat 87. Sama juga kalau kita buat baik, katalah isteri kita, saya ni puas buat baik, tak langsung, tak abang tak nampak, asyik tak ada je malam dah. Kurang-kurang dia mula-mula naik. Awak jangan sampai awak tinggalkan amalan. Jangan beramal sebab saya. Kalau kamu tinggalkan amalan, ni abang dengar tadi Yusuf 87, silat bulan kafir. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, teruskan beramal. Kita pula jangan pula dah orang tu nak baik kita picit-picit dah, tekan-tekan lah kamu tak payah lah. Jangan.
Ini meremehkan orang tu sombong, berdosa. Sifat kita orang beriman, orang berilmu ni, kita meraihkan, memberi satu pengharapan, kerana Allah pun bagi harapan, Nabi pun bagi harapan. Kita siapa lagi nak memadamkan harapan orang? Salah. Sebab tu Allah bukan suruh kita jadi sempurna, tapi Allah nak kita dekat dengan Dia dengan sentiasa istighfar pada Dia. Cukup datang, ya Allah ampunkan aku salah, tegur lagi buat baik, ya Allah aku salah, ya Allah. Allah tahu kita ni orang yang bersalah, tapi Allah marah, dah lah bersalah buat tak tahu pula. Memang nak kena Allah. Khair, itu saja sebenarnya yang ta'ala perbahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Moga-moga Allah pilih kita untuk terus berada dalam istiqamah amalan. InsyaAllah moga-moga Allah pilih kita semua yang hadir pada malam ni, dan yang menuntut semuanya Allah pilih kita untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah.